dan sebagainya. Maka ketika ini kita berhaklah tukar balik, pasal dia telah menipu nampi tadi. Sekiranya kita dah pakai umpamanya, kita pakai kenderaan dia ke, katakan kita beli motor ada unsur-unsur penipuan ke, nak main jeng dia buat elok, apa-apa dia nak tipu kita. Lepas pakai seminggu condemn umpamanya. Maka ketika itu kita buat pilihan, kita serah balik lah. Tapi sama kita mana dia serah dah, kamu beli dah. Sebab tu kalau kereta apa ni, macam mana, kereta potong, kereta potong ke dan sebagainya. Sebab tu kalau beli kereta second hand ni, dia ada tempoh dia kan, dia bagi 2 minggu ke, tengoklah pakai ada rosak pun hantar balik lah. Kita beli kereta potong ke dan sebagainya. Inilah kalau kita nak kias kepada zaman kita. Nak perah kambing apa, nak perah lembu apa, duduk di bandar ni. Tak ada lah, maksud kita kias zaman kita begitulah. Okey ya. Hadis 783 tu sama juga. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan falyarudda ma'aha sa'ah, rawahu al-Bukhari wa zada al-Ismaili min tamar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa membeli kambing yang ditahan air susunya macam tadilah, maka dia berhak mengembalikannya dengan disertai dengan satu sa'. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ismaili yang bukan Ismaili menambah satu sa' dari tamar. Ismaili ini dia guru kepada Imam Al-Hakim. Hadis tadi sama dengan hadis yang di atas kita baca. Hadis ini sama dengan hadis di atas yang kita baca. Hadis seterusnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin, bukan subratan tu, subratin. Ta marbutah tu bagi bawah. Ala subratin min ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu. Ain bagi depan. Asabi'uhu balala. Faqal ma hadha ya sahib at-ta'am? Qal asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Qal afala ja'altahu, ta tu kena bagi atas. Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu tumpuk makanan. Rasulullah ke pasar. Beliau masukkan tangannya ke dalam. Setelah cocok dengan jari dia, jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah. Barang tu kering, tapi Rasulullah cocok rasa basah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ini wahai pemilik makanan? Siapa basah? Jawab pemilik makanan, makanan itu terkena hujan ya Rasulullah. Terkena hujan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak engkau letakkan di atas agar dapat dilihat oleh orang-orang? Pembeli itu boleh lihat. Barang siapa menipu, ia tidak termasuk potong, umatku tu potong. Dia tidak termasuk dari kalanganku. Dia tak termasuk dari kalanganku. Maknanya dia tak ikut cara Nabi lah. Dan Nabi tak menipu. Ini banyak ni berlaku ni. Kau dicokik, jangan beli buah dicokik kau dengan Cina ke. Tak, setengah kilo tu elok dia letak. Yang ambil di atas tu, yang bau yang kita tak nampak tu, yang jenis gerai tinggi tu, dia ambil yang busuk-busuk sus. Sekejap je. Di Madinah pun ada yang jual tamar ajwah tu. Dia sembuh air tu, jangan beli kalau kat perkuburan Uhud tu. Dia sembuh air tu. Tu lama tu jangan beli dekat kubur Uhud tu kan. Jangan beli tu. Dia sembuh air, nampak macam, baru dia jual dengan harga yang tinggi. Kita balik tengok yang lama rosak. Yang rosak banyak ni. Ini cuma nak sebut menipu lah. Menipu. Menipu dalam jual beli. Ini banyak berlaku lah. Kita pun pandai lah menipu. Kalau orang kata lah, saya tak tahulah, kalau Cina yang bukan Islam ni, dia kata yang menipu dia tu, dia boleh bayar gaji pekerja kan? Tak tahulah. Orang kata lah menipu. Orang kita pun pandai juga menipu. Orang Islam sekarang mana takut kat Allah, tak adalah.
Dia tak fikir apa pun. Tak ada dalam kamus dia takut kat Allah sama kita ni, tak adalah. Dan niaga ni berkat, keuntungan banyak. Dia duk fikir yang pendek sekejap. Pergi makan anak bini apa semua dan sebagainya. Allah Akbar sama kita. Hadis seterusnya. Wan Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhahu khamran faqad taqahhama nara ala basira. Rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Maksudnya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa membiarkan anggur pada hari-hari pemetikannya sehingga dia menjualnya kepada orang yang membuat arak, maka dengan jelas dia telah menempuh jalan ke neraka. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab di Al-Awsat, Mu'jam Al-Awsat, dengan isnad yang bagus. Tapi sebenarnya hadis ni palsu. Tanda sikit hadis ni palsu. Palsu hadis. Saya semak tadi hadis ni palsu. Antara yang menyatakan hadis ni palsu antaranya Imam Abu Hatim, Imam Al-Zahabi, ni ulama-ulama pengkritik hadis ni. Hadis ni palsu kerana dalam sanad dia ada seorang perawi bernama Abdul Karim bin Abdul Karim. Abdul Karim bin Abdul Karim ni hadis dia palsu. Dia buat apa ni? Hadis dia palsu lah, dia bawa hadis-hadis palsu. Jadi hadis ni, tulis sikit hadis ni palsu. Tapi makna dia betul. Dia sengaja macam ya tempat kita ni, kita tak adalah tanam anggur macam di Kelantan ke ataupun mungkin di Thailand, orang Islam dia tanam dokong, dia jual kat dokong air tu. Dokong air di siang dia jual, dia buat arak. Dokong tu ada dua jenis kan. Dokong yang berair tu kalau dia jual kat kilang arak tak boleh. Maksudnya ada arak yang dibuat dari dokong. Saya tahu ni bukan saya minum. Adalah kita tengok kat mana-mana, nak baca kat mana-mana. Nauzubillah. Jadi kalau mana dari segi mana dia betul. Tapi jual beli tu haram. Mana dia sengaja tanam, dia sengaja simpan untuk dijual kepada kilang arak, itu maksud. Jadi sebab tu dalam perniagaan ni kalau kita tahu janganlah kita syubhah sekali. Banyak. Dia dalam kaedah, dia ada kaedah fiqh tu, ma adda ilal haram fa huwa haram. Apa saja jalan yang membawa kepada haram, maka dia dikira haram. Katakan di kampung datang orang fanfare umpama, dia sewa tanah kita. Dia sewa tanah kita 100. 100 hari semalam umpama. Dia nak sewa 10 hari mana 1000. Tapi dia buat fanfare situ dengan judi ada dalam tunya, macam-macam ada. Kita pergi ke surau, kita tak pergi pun. Tapi kita pergi sewa, tak boleh juga. Maksudnya dia berdasarkan kaedah ma'adda ilal harami fahuwa haram. Apa sahaja jalan yang membawa kepada haram, maka benda tu dikira haram. Ni kena berhati-hati juga. Yang itu duk kira orang buat, aku tak buat, yang kira begitu. Jalan yang membawa kepada haram tu, maka dia dikira sebagai haram. Hadis Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman rawahu al-khamsatu wa dha'afu al-Bukhari wa Abu Dawud wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Qattan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penghasilan itu dengan tanggungan. Maksud penghasilan itu ialah faedah atau manfaat. Faedah atau manfaat dengan tanggungan. Hadis riwayat Imam 5 namun didhaif, dilemahkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Sedang Imam Tirmizi, Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Qattan menganggapnya sahih. Hadis ni hasan lah. Hadis ni hasan. Walaupun hadis itu dilemahkan oleh Al-Bukhari, tapi dia ada jalan lain. Dia ada jalan lain yang banyak. Hadis yang lemah ni yang tidak ketara kelemahannya. Kalau banyak jalan, hadis itu akan jadi hasan.
Itu kaedah dalam hadis lah. Hadis tu akan hasan. Hadis ni dilemahkan oleh Al-Bukhari, tapi ada jalan lain yang disebut banyak tu, maka hadis ni jadi hasan. Jadi maksud penghasilan dengan tanggungan di sini faedah atau manfaat dengan tanggungan ni dalam jual beli ni ialah bila berlaku satu jual beli timbul kecacatan yang tidak diberitahu. Kecacatan macam kita beli kereta member, ada berlaku apa-apa dia tak beritahu. Kalau pagi sejuk payah hidup, dia tak beritahu. Lepas minggu tu katakanlah panas lagi, lepas minggu cuaca hujan, pagi tu sejuk umpamanya, start tak hidup, maka manfaat dengan tanggungan. Maka tak perlu kita suruh balik kereta dia, aku tak nak, maka tak perlu gantilah. Penggunaan kita guna kereta dia tu selama seminggu, tak perlu ganti apa-apa. Kalau kita nak membatalkan jual beli, syarat lah. Kita kata nak pakai 2 minggu ke dan sebagainya, tengok macam mana. Pasal dia tak beritahu semasa jual beli. Itu maksud penghasilan ataupun faedah ataupun manfaat dengan tanggungan. Sebab tu masa jual beli tu kena beritahu jelas, terang apa semua dan sebagainya. Saya ada teringat ada sedikit pembetulan. Muka surat 318 jauh dah ni. Ada saya mark pembetulan saya mark. Ada sedikit pembetulan. Muka surat 318. Tolong baiki sikit. Hadis atas sekali tu. Hadis atas sekali. Cuba tengok. Jumpa 318. Sebaik tu ingat. Jumpa. Dari Sa'id, bukan Sa'id tu Sa'ad. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan Sa'id tu Sa'ad. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, galilah liang lahat untukku, ni kubur liang lahat, dan dirikan batu batas di atasku sebagaimana yang dilakukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Batu batas itu tu bukan nisan tu. Ada saya beritahu apa situ? Bukan nisan itu, bukan nisan. Maaf. Saya semak balik kajian yang dibuat oleh Imam Nawawi mengenai hadis ni. Maksud batu batas ni tu ialah batu yang menutup jasad Nabi tu dalam lahat. Jadi Imam Nawawi dibuat kajian hadis-hadis ni, ada 9 biji kata Imam Nawawi. Jadi batu batas itu bukan nisan. Kalau ada siapa catat nisan tu potong balik lah. Ada saya mak balik satu kajian dibuat oleh Imam Nawawi. Dia batu yang menutup jasad Nabi dalam lahat tu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumi cara lahat, macam tempat kita letak papan sekeping kan. Jasad Nabi tak letak batu batas. Batu batas tu ialah macam kita papan tu lah. Imam Nawawi kata 9 biji. 9 biji itu kajian yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, 9 biji. Jadi tolong baiki batu batas tu bukan nisan. Silap saya lah. Silap saya. Jadi batu batas tu kita nak sebut apa? Batu yang menutup jasad dalam liang lahat lah. 9 biji 9 biji menurut Imam Nawawi rahimahullah. Jadi saya minta maaf atas kesilapan tersebut. Kita sambung lagi hadis. Belum masuk isyak lagi Belum. Pukul apa? 10. 10. Waktu Alaska mana tu? Waktu Alaska. Okey Hadis seterusnya. Wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinara liyashtariya bihi udhiyatan aw syah. Fashtara bihi syataini faba'a ihdahuma bidinar fa atahu bi syatin wa dinar. Fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi fa kana law ishtara turaban la rabiha fi. Rawahu al-khamsatu ila an-Nasa'i.